الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. Pertama sekali, jutaan terima kasih kepada pihak masjid di atas jemputan untuk mengisi slot ceramah maghrib pada malam ini. Jadi insya-Allah tajuk kita pada malam ini berkaitan dengan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dalam bahasa Arabnya Ihya'ul Lailati min nisfi Sya'ban, iaitu menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi sebenarnya nisfu Sya'ban itu ialah bahasa Arab, separuh daripada Sya'ban maksudnya. Jadi sebagai muqaddimah, mungkin anda boleh perkenalkan diri sedikit. Saya berasal daripada Selangor dan datang ke sini untuk berziarah abang, dan kebetulan ada kenalan-kenalan. Jadi mereka ini jemputlah untuk sama-sama berkongsi ilmu, dan sekarang menuntut di Al-Azhar Asy-Syarif di peringkat master di dalam ilmu hadis. Jadi kita sama-sama berkongsi ilmu pada malam ini insya-Allah taala. Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan ataupun kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab ditaufikkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke rumahnya, ke rumah Allah, Baitullah. Ni masjid ini dinamakan juga sebagai Baitullah. Jadi mulia, apa-apa yang disandarkan kepada Allah itu mulia. Jadi kita buat apa di masjid ini, iaitu untuk menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu ialah satu kefarduan, kewajipan bagi tiap-tiap orang muslim, termasuk muslimah. Namun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunan beliau, tetapi tidak ada lafaz wa muslimatin. Jadi kalau tuan-tuan nak menyampaikan hadis ini, saya rasa tuan-tuan pun tahu hadis ini, talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslimin. Tapi ada sebahagian orang menambah wa muslimatin. Wa muslimatin itu tidak warid dalam hadis. Adanya kulli muslimin sahaja, namun maknanya termasuk juga wa muslimatin. Situ perlu hati-hati kat situ, supaya tidak termasuk daripada apa? Daripada taqawul ataupun menisbahkan sesuatu kepada Nabi sedangkan Nabi tidak berkata. Okey. Jadi kita pada malam ini dalam majlis ilmu yang mana banyak hadis-hadis tentang kelebihan majlis ilmu, yang mana para malaikat meminta keampunan kepada Allah untuk orang yang duduk di majlis ilmu. Hatta orang yang duduk di belakang tu, dia ada hajat lain tetapi duduk sekali di rumah Allah, contoh di dalam hadis itu disebutkan, maka termasuk juga mendapat rahmat. Hatta ikan-ikan di lautan meminta keampunan untuk orang-orang yang berada di dalam majlis ilmu. Jadi itu perlu syukur. Jadi banyak sebenarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang kita kalau kita syukur ni tak mampu dah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah sebut dalam Al-Quran, jikalau kamu membilang nikmat-nikmat Allah itu, la tuhsuha, kamu tidak akan boleh membilang kerana terlalu banyak. Jadi bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Cara yang paling simple sekali, iaitu mengucapkan alhamdulillah. Namun di sana ada pelbagai cara bersyukur, iaitu menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk beribadat kepadanya, iaitu nikmat kesihatan, nikmat masa lapang digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kita pada malam ini. Dan peringkat syukur yang paling tinggi sekali itulah beramal. Peringkat bersyukur paling tinggi sekali itu beramal.
Allah sebut di dalam Al-Quran, wa'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Allah berfirman, wa'malu ala Dawud, wahai keluarga Daud alaihi salam, beramallah, iaitu beramal ibadatlah, wa qalilum syukra, sebagai tanda syukur. Jadi sebagai tanda syukur kita kena banyakkan beramal. Okey. Dan Allah sebut di hujung tu, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit daripada hamba-hamba aku itu yang bersyukur. Jadi mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba Allah yang bersyukur. Jadi di antara tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu kita beramal. Jadi munasabah tajuk pada malam ini iaitu untuk mengajak kita beramal. Sebab di dunia ini memang negeri kita untuk beramal. Dan Allah pun sebut di dalam Al-Quran pada surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menjadikan kematian dan kehidupan itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah menguji kamu siapakah yang paling elok amalannya, siapakah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada khilaf bahawa orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ialah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini kita ingin menelusuri tentang nisfu Sya'ban. Okey. Malam nisfu Sya'ban. Jadi kita dekatlah, hampirlah nisfu Sya'ban, iaitu pada malam 15 Sya'ban. Hampir. Jadi dalam isu ni, dalam kita nak beramal, pastikan amalan kita itu tu kalau sebolehnya dengan ilmu, supaya apa? Takut beramal rupa-rupanya tidak sah, ataupun beramal menyalahi syariat. Takut begitu. Jadi perlu panduan daripada ilmu. Jadi nak beramal dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban perlu ada ilmu. Okey. Jadi dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini ada beberapa isu yang perlu kita ketahui. Sebab kita nak beramal. Nanti kalau kita hidupkan malam nisfu Sya'ban, nanti ada yang mengata, boleh ke? Ada ke kelebihan khusus nisfu Sya'ban? Nanti ada orang kata begitu. Pasti ada tuan-tuan. Pasti ada. Tuan-tuan kalau rajin di Facebook kan, di Facebook ni ramai mujtahid. Sebab itulah istilahnya apa? Jangan berdebat di Facebook ataupun di media sosial yang lain. Sebab apa? Kerana secara zahirnya lagaknya seperti mujtahid, namun mereka-mereka itu baca kitab pun tak pandai lagi. Ada di sana yang macam tu. Jadi bukan medan untuk kita menimba ilmu itu dengan type sahaja di YouTube dan sebagainya, bukan begitu. Okey, kita kena bertalaqi ni. Innamal ilmu bitta'allum. Beginilah rukun mengaji dalam Islam begini. Ada empat rukun. Rukun mengaji. Pertama sekali guru, yang kedua murid, yang ketiga masa, yang keempat ialah kitab ataupun ilmu. Jadi apa yang saya akan sampaikan ini merupakan rumusan daripada beberapa buah kitab mengenai nisfu Sya'ban. Okey. Jadi insya-Allah saya akan menyentuh tentang soalan yang pertama, ada ataupun tidak kelebihan khusus malam nisfu Sya'ban. Okey. Supaya persediaan, nanti ada orang kata tak ada kelebihan pun, duk buat apa buat ihya, hidupkan malam nisfu Sya'ban. Okey. Yang kedua, amalan apakah yang sepatutnya dilakukan ketika nisfu Sya'ban? Okey. Untuk soalan yang pertama, ada ataupun tidak kelebihan khusus pada malam nisfu Sya'ban? Di dalam Al-Quran tidak ada dalil secara khusus, okey, melainkan satu ayat. Awal surah Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailatin mubarakah di situ. Khilaf para mufassirin. Apakah maksud yang dimaksudkan oleh Allah lailatin mubarakah? Inna kunna fiha munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ayat pertama dalam surah Ad-Dukhan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Fi lailatin mubarakatin. Okey. Kemudian pada malam itu fiha yufraqu kullu amrin hakim. Inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut telah dijelaskan
telah ditafsilkan, telah diperincikan akan amrin hakim, perkara-perkara yang kemas, iaitu termasuk daripada ajal, termasuk daripada rezeki dan segala qada dan qadar di situ. Okey. Jadi situ apa maksud Lailatul Mubarakah di situ? Maka sebahagian tabi'in seperti Ikrimah, salah seorang anak murid daripada Abdullah bin Abbas, dan selain daripada beliau, menafsirkan bahawa Lailatul Mubarakah di situ ialah malam nisfu Sya'ban. Jadi ada pandangan daripada ayat Al-Quran itu di awal surah Ad-Dukhan, Ikrimah dan selain daripada Ikrimah mengatakan Lailatul Mubarakah dimaksudkan di situ ialah malam nisfu Sya'ban. Itu pandangan beliau, dan pandangan majoriti ulama, majoriti mufassirin, ulama tafsir mengatakan Lailatul Mubarakah di situ ialah malam Lailatul Qadar. Sebab sama dengan ayat pada surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Maka pandangan majoriti, kebanyakan ulama mengatakan Lailatul Mubarakah pada surah Ad-Dukhan itu ialah Lailatul Qadar, bukan malam nisfu Sya'ban. Jadi dekat situ ada khilaf. Jadi kalau kita kata sandaran ulama yang mengatakan adanya kelebihan malam nisfu Sya'ban berdasarkan ayat Al-Quran, maka ayat di situlah sandarannya. Okey. Ala kulli hal, pandangan itu kurang kuat sebab pandangan beberapa orang sahaja, sedangkan majoriti mengatakan itu ialah malam Lailatul Qadar. Okey, itu sahaja ayat Al-Quran yang mengisyaratkan tentang malam nisfu Sya'ban. Jadi tidak kita kata apa, tidak meyakinkan, seolah kita belum puas tentang adanya kelebihan. Maka pergi kepada sumber yang kedua daripada sumber perundangan Islam, iaitu al-hadis. Jadi sumber perundangan Islam, sumber rujukan dalam Islam ini ada banyak, 4 yang muttafaq alaiha, iaitu Al-Quran, As-Sunnah ataupun hadis, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Ini dalil-dalil dalam agama kita. Kemudian dalil-dalil yang mukhtalaf fiha ni dalil-dalil istihsan, amal ahli Madinah dan lain-lain. Maka kita pergi kepada hadis. Maka ruang perbicaraan kelebihan malam nisfu Sya'ban ini tertumpu banyak kepada ilmu hadis. Jadi pada masa yang sama, dalam kita hendak menghidupkan malam nisfu Sya'ban, kita kena berhati-hati. Kita kena berhati-hati supaya tidak mengatakan kepada Nabi sesuatu yang Nabi tak kata, supaya tidak termasuk daripada orang yang berdusta ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sana ada sebuah hadis yang ma'ruf, yang selalu kadang-kadang kita dengar, namun hadisnya ini statusnya ialah maudhu', hadis palsu. Ada sebahagian ulama kata hadis yang dhaif jiddan, mana sangat-sangat dhaif. Maka ittifaq semua bila hadis maudhu' dan hadis dhaif jiddan tidak boleh dijadikan hujjah hatta dalam fadailul a'mal. Hadisnya macam mana? Dikatakan Nabi bersabda, "Idza kana lailatul nisfi Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Apabila adalah malam nisfu Sya'ban itu, maka kamu mendirikan malamnya, hidupkan malam nisfu Sya'ban itu, dan puasalah pada siangnya. Sesungguhnya Allah fa inna Allah Ta'ala yanzilu fiha li ghurubish syamsi ila sama'id dunya fayaqul ala min mustaghfirin fa aghfir lah, ala min mustarziqin fa arzuqah, ala min mubtalin fa u'afih, ala kadza wa kadza hatta yatlu'al fajr. Okay, hadis ini hadis yang palsu, ataupun sebagian ulama kata hadis yang dhaif jiddan. Jadi hati-hati tentang hadis ni. Jadi hadis ni tidak sabit daripada Nabi. Kalau kita sampaikan hadis ini, ketika kata Nabi kata begini, maka termasuk daripada man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis mutawatir. Bermaksud siapa yang berdusta ke atas aku, kata Nabi. Ingat, berdusta ke atas aku maksudnya apa? Dalam bahasa Arab kadzaba ala, kadzaba alayya bermaksud mengatakan sesuatu yang orang tu tak kata. Itu maksud dalam hadis Nabi itu. Bukan maksud mengingkari. Kalau mengingkari nama dia kadzaba, takdzib. Takdzib tu seseorang kata kepada kita, kemudian kita tak percaya, kita dustakan. Itu nama dia takdzib. Adapun kita mengatakan, seperti kita ada kawan nama Zaid, kita kata Zaid suruh datang rumah dia, padahal Zaid tak suruh pun. Zaid tak kata apa-apa pun. Kita menisbahkan satu qaul, satu perkataan
kepada dia tu. Sedangkan dia tak cakap pun. Itu nama dia kadzib. Itu dalam bahasa Arab. Jadi hati-hati ketika menyampaikan hadis. Jangan sesuka hati menyampaikan apa yang kita dengar, kita rasa ni hadis, lepas tu kemudian kita sampaikan Nabi bersabda. Hati-hati, sebab ancamannya neraka, tuan-tuan. Ini bukan masalah salafi ke wahabi, bukan. Ini memang daripada Nabi SAW, memang ancamannya begitu. Jadi kita sebagai masyarakat ni perlu ada cakna dalam masalah ni. Okey. Itu hadisnya. Dalam hadis-hadis berkaitan dengan nisfu Sya'ban ada pelbagai, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis palsu. So yang tadi tu di antara contoh-contoh hadis palsu. Kemudian ada tak di sana hadis-hadis lain? Ya, ada. Ada hadis lain banyak, okey. Jadi saya akan sertakan nyatakan beberapa sahaja. Pertama sekali hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni, tuan-tuan, kalau tuan nak tahu, dia menghafal sejuta hadis. Sejuta hadis. Dia merupakan salah seorang guru daripada Imam Al-Bukhari. Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini masya-Allah, dia punya waraknya, zuhudnya, keilmuannya masya-Allah. Namun beliau ini seorang yang kita kata miskin. Imam Ahmad bin Hanbal seorang yang miskin. Dia muhaddis, ulama hadis besar. Kalau tuan-tuan nak tahu, kalau orang cakap ulama hadis merupakan ulama yang paling banyak rihlah, mengembara seluruh dunia. Ada sahabat Nabi SAW semata-mata daripada Madinah pergi ke Andalus, pergi ke Iraq semata-mata nak dengar satu hadis sahaja. Mereka rihlah mengembara ini masyhur dalam kalangan ulama hadis. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tidak ada 50 dirham untuk pergi kepada salah seorang ulama hadis. 50 dirham ni kalau kita kata setaraf Imam Ahmad bin Hanbal. 50 dirham, satu dirham saya tak pasti berapa, lebih mungkin dalam RM25 atau RM30 sekitar begitu. Kita kali 50 baru dalam ratusan begitu sahaja seorang imam. Dia kata apa? "Lau kana 'indi 50 dirhaman la dhahabtu ila Muhammad bin Jarir ad-Dabbi." Kalau aku ada 50 dirham, aku akan pergi belajar dengan Muhammad bin Jarir ad-Dabbi. Tapi aku tak ada duit. Maka yang lain-lain anak murid aku pergi. Yang lain pergi. Kawan-kawan ni pergi. Yang dia tak ada duit. Sebab tak ada duit, dia tak boleh pergi. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ni seorang imam, tapi dia persekitaran dia macam tu. Berbeza pula imam-imam yang lain. Ada imam yang kaya. Sebab tu kita kena tahu, bila orang cakap ulama hadis rihlah ni ada dapat dana daripada kerajaan ketika itu, tidak. Tidak. Ni antara ulama yang paling besar dia punya dana untuk lahirkan seorang Amirul Mukminin fil hadis, iaitu Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj. Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, beliau ini mendapat harta warisan sebanyak alfi dinar. Alfi dinar iaitu 1,000,000 dinar daripada ayahnya, 1,000,000 dinar. Ini ulama hadis besar ni. Kemudian ni 1,000,000 dinar ni kalau duit kita sekarang ni berapa, lebih kurang dalam 1 bilion. 1 bilion lah, 1 bilion. Lebih daripada 1 bilion dolar, 1 bilion ringgit. Okey. Kemudian setelah dia rihlah menuntut ilmu hadis, dia kata apa? Ni khususiah mengajar ilmu hadis ni. Kos dia besar. Man talabal hadis aflas. Barang siapa menuntut ilmu hadis, dia akan muflis. Waqad aflastu, dan aku telah muflis, habis duit. Waqad bi'tu tista ummi bi 7 dananir. Sehingga aku menjual besen tembaga ibu aku ini dengan 7 dinar. Tu proses menuntut ilmu hadis tu begitu, berihlah ke sana ke sini. Okey. Jadi ulama dah sediakan perbahasan hadis sebagai, kita ambil dengan penuh hormatlah, ikut disiplin dia tu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dia ada satu kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Cetakan Muassasah Risalah ni setebal 52 jilid. Besar ni. Dan di sana diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal ada riwayatkan satu hadis bahawa Nabi SAW bersabda, "Yattali'u Allahu 'azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li'ibadihi illa lithnaini musyahin wa qatili nafsin." Allah Azza wa Jalla melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, okey. Dan Allah mengampunkan kepada hamba-hambanya kecuali 2 orang. 2 orang ini tidak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Iaitu siapa? Pertama sekali musyahin.
Musyahin. Musyahin ni iaitu orang yang ada hiqdun, ada dengki, ada marah kepada saudara sesama Islam dia. Dia ada rasa tak puas hati, rasa permusuhan. Jadi orang-orang ni tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam nisfu Sya'ban. Dan juga qatilun nafsin, orang yang bunuh diri. Maksudnya apa? Orang yang membunuh diri ataupun orang yang membunuh orang lain, ni tidak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, keampunan ni bukan kecil. Keampunan ni bukan kecil. Cuba kita tengok dekat Malaysia ni, kita kata yang paling tinggi sekali kita kata sultan ataupun agong. Bagaimana besarnya nilai keampunan daripada orang-orang kenamaan begini. Maksudnya level ni macam mana, sangat-sangat diharapkan oleh orang-orang tertentu. Namun siapa sultan ataupun contoh kalau kita agung banding dengan Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian mengampunkan kita. Tu nilai keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu besar. Jadi jangan main-mainlah kata Allah ampunkan. Jadi tak apalah. Contoh apa? Ini kata amin. Okay? Amin. Imam baca waladdallin. Amin. Ada setengah kita malah juga kata amin. Diam je gitu. Sedangkan fadilatnya besar. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang kata amin dan muwafaqah, sepakat, mana serentak dengan imamnya, maka Allah diampunkan dosanya yang telah lalu. Tu kelebihan dia, kata amin saja, amin. Tapi kena muwafaqah lah. Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sebab para malaikat yang solat sekali dengan kita tu akan kata amin juga. Sebab tu imam disunnahkan dalam mazhab kita ini tawakuf, saktah sebentar. Yang lain kata amin. Ini waladdallin. Amin, saktah sebentar. Tu orang imam yang faqih. Kalau waladdallin amin, tu kurang sikit faqihnya, kurang ilmunya. Jadi yang betulnya kena ada saktah, berhenti sebentar, kemudian imam kata amin, makmum kata amin. Okey. Jadi dua orang ini tidak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam nisfu Sya'ban. Maka hadis ini macam saya sebutkan tadi, orang tanya hadis ni statusnya macam mana? Takut-takut hadis maudhu' ke? Takut-takut hadis dhaif jiddan ke? Lalas tak boleh beramal juga, tak boleh jadikan hujah. Maka hadis ini ialah hadis yang sahih. Okey. Hadis yang sahih dengan syawahidnya, dengan sokongan hadis-hadis yang lain. Hadisnya banyak berkaitan dengan nisfu Sya'ban ini. Ala kulli hal, ada hadis tersebut ada yang peringkat sahih, ada yang berstatus hasan. Jadi boleh dijadikan hujah. Kita tengok pula pandangan para ulama terhadap perbahasan hadis-hadis nisfu Sya'ban. Okey. Pertama sekali, dia macam ni, pengalaman dalam menuntut ilmu ni, lagi-lagi adapun dengan masyarakat awam ni, masjid semalam kali pertama dalam hidup. Okey, ceramah umum. Sebelum ni saya memang mengajar kitab. Kalau di Fatani dulu, di pondok Babali Sekam dulu, hafizahullah taala, beliau hantar saya ke masjid kat luar kampung tu untuk mengajar, dan masyarakat di sana tu mengajar, dia nak mengaji kita Arab. Fiqh, akidah kita Arab. Okey. Jadi ceramah umum itulah semalam, itulah kali pertama, dan masjid ni kali kedua seumur hidup saya lah. Okey. Di Sabah, walaupun saya orang Selangor. Jadi pandangan para ulama ni, kadang-kadang kita bagi macam ni, pengalaman dalam mengajar ilmu ni, bila kita bagi kata malam nisfu Sya'ban ada kelebihan-kelebihan. Siapa yang kata begitu? Ni kita senaraikan ulama-ulamanya, ulama-ulama kibar. Tetapi kita tak berikan, tak nyatakan pandangan seorang atau dua orang ulama yang kata sebaliknya. Natijahnya bagaimana? Contoh, kita bagi kata ulama ni senarai beberapa ulama yang mengatakan adanya kelebihan malam nisfu Sya'ban. Tiba-tiba ada salah seorang ulama juga kata tak ada kelebihan nisfu Sya'ban. Kalau kita dalam pembelajaran, pengajian, kalau tidak diberitahu yang ni, masyarakat walaupun dibagi tahu 10 ni pandangan ulama, tiba-tiba orang kata tak sabit ni, tak ada kelebihan malam nisfu Sya'ban. Sebab ada seorang imam ni kata tak ada. Dia pun mulalah. Walaupun 10 pandangan ulama contoh ataupun 20, tapi satu pandangan ni dia mula goyah. Jadi saya biasanya akan bagi tahu semua supaya adil, supaya tuan-tuan siap sedia. Sebab akan ada yang menafikan tu. Tak
Tak ada kelebihan malam nisfu Sya'ban ni. Sebab apa dia bawa pandangan seorang ulama ni? Siapa ulama tu? Okey. Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi, seorang ulama dalam mazhab Maliki. Okey, beliau ada kitab Ahkamul Quran. Maka beliau itu, apa beliau kata? Perkataan ni akan dibawa oleh mereka-mereka yang menafikan kelebihan nisfu Sya'ban. Pasti bawa kali ni perkataan dia ni. Apa kata Imam Ibn al-Arabi dalam kitab beliau? Dia kata, "Walaysa fi lailatin nisfi min Sya'ban hadithun yu'awwalu 'alaihi la fi fadliha wala fi naskhil ajal fiha wala tulfitu ilaiha." Dia kata apa? Tidak ada pada malam nisfu Sya'ban ini satu hadis pun yang boleh dipegang tentang kelebihannya dan juga tentang tertulisnya ajal. Maka jangan berpaling kepadanya. Maksudnya jangan berpegang kepada pandangan ini, dia kata. Maksudnya apa? Di sisi Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi, dia kata tidak ada satu hadis pun yang mengatakan, yang sabit, yang boleh kita pegang nak menyabitkan adanya kelebihan nisfu Sya'ban. Ni seorang ulama besar. Namun kita dalam proses ilmu ni kita kena ada nama istilah muqaranatul aqwal. Maksudnya seorang kata begitu, tengok pandangan yang lain pula bagaimana, supaya kita tidak jumut dengan satu pandangan sahaja seolah-olah menafikan yang lain-lain. Di sana ada ulama-ulama besar lain juga yang mengatakan sebaliknya juga. Pandangan ini, pandangan Abu Bakar Ibn al-Arabi dikritik oleh As-Sayyid Al-Muhaddis Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Husnul Bayan. Dia menjelaskan bahawa pandangan beliau ini fihi ghuluwun wa ifrat. Ada pada pandangan beliau ini ghulu ni melampau, dan ifrat ni macam telajak gitu. Sebab sana banyak hadis-hadis lain, ada yang sampai hasan, ada sampai sahih, tapi dia menafikan tu. So di pandangan ini dikritik. Dalam dunia keilmuan tidak terlepas daripada kritikan, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik sendiri kata, "Man yaslam minal khata." Siapa yang terselamat daripada kesilapan? Manusia, betul, manusia memang tak maksum. Namun ni kena tahu, biasa kena, ulama ni salah, tak betul. Sebab apa? Ulama bukan maksum. Betul, tapi kamu ni orang awam yang menyalahkan ulama tu pula. Kita ada satu fenomena ataupun kita kata satu bala lah sebenarnya. Orang awam yang tak belajar mendalami ilmu agama menyalahkan para imam-imam. Menyalahkan para imam, kata pandangan Imam Malik tak betul, pandangan imam ni tak betul. Dia sendiri tu baca kitab pun tak pandai. Jadi bahaya, jangan termasuk daripada orang gejala-gejala yang macam ni. Okey. Jadi kita tengok pandangan daripada Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Imam Ibn Rajab Al-Hambali merupakan salah seorang daripada ulama yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari. Nama kitabnya Fathul Bari. Di sana ada ulama lain juga, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani mensyarahkan Sahih Bukhari, nama Fathul Bari, nama sama. Tapi Ibn Rajab Al-Hambali dahulu. Apa kata Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali? Dia kata apa? "Walamma kana Sya'ban kal muqaddimati li Ramadan syuri'a fihi ma yushru'u fi Ramadan min as-siyam wa qira'atil Qur'an liyahsul at-ta'ahhub li talaqqi Ramadan wa tartadha an-nufus 'ala ta'atir Rahman." Beliau katakan dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Apa kata Ibn Rajab Al-Hambali? Ini seorang ulama besar. Okey, ulama hadis dan juga ulama dalam mazhab Hambali. Dia kata apa? Tatkala bulan Sya'ban ini ialah seperti muqaddimah bagi Ramadan, kan Sya'ban Ramadan. Tatkala Sya'ban ini ialah muqaddimah bagi Ramadan, maka disyariatkan pada bulan Sya'ban ini apa yang disyariatkan pada bulan Sya'ban daripada apa? Daripada puasa, daripada baca Quran. Supaya apa? Supaya hasilnya persediaan untuk menghadapi Ramadan. Sebab tu istiqbal Ramadan, untuk menghadapi Ramadan perlu dah ready pada bulan Sya'ban. Okey. Di bulan Ramadan disyariatkan puasa. Di bulan Sya'ban begitu juga. Dalam bulan Sya'ban ada hadis-hadis yang mengatakan Nabi puasa bulan Sya'ban ke semua bulan Sya'ban. Ada hadis yang lain kebanyakan bulan Sya'ban. Ada hadis lain sebahagian kecil saja Nabi tak puasa bulan Sya'ban. Ala kulli hal, pandangan yang begitu, hadis tentang bulan Sya'ban telah dikhulasahkan, dibuat kesimpulan oleh Amirul Mukminin fil Hadis Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa hadis-hadis tentang puasa bulan Sya'ban ini
sebenarnya ialah Nabi tak puasa penuh. Nabi tak puasa penuh. Maksudnya Nabi puasa penuh hanya bulan Ramadan sahaja 30 hari. Bulan Syaban Nabi tak puasa penuh. Maksudnya Nabi puasa kebanyakan hari tapi tak penuh seperti Ramadan. Jadi ada galakan puasa pada bulan Syaban sebagaimana galakan puasa kefarduan puasa pada bulan Ramadan sebagai persediaan. Cuma tadi ada ataupun tidak puasa khusus untuk nisfu Syaban. Contoh malamnya, esoknya puasa. Ada tak puasa nisfu Syaban, puasa khusus nisfu Syaban nama dia? Tu. Ada hadis ni tapi hadisnya maudhu' palsu ataupun dhaif jiddan. Puasa khusus nisfu Syaban tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak boleh kita contoh puasa pada 15 Syaban tu esoknya kita dengan niat ini khas puasa nisfu Syaban. Tak boleh. Yang tu bid'ah. Itu memang betul-betul bid'ah. Yang tapi boleh tak berpuasa? Boleh, tak ada masalah sebab dalil-dalil yang lain tentang galakkan secara umum berpuasa di bulan Syaban. Kesilapannya sikit saja. Bermaksud contoh seseorang nak puasa pada 15 Syaban. Okey. Kemudian kita tanya, apa yang kamu faham tentang puasa esok hari? Saya ialah sebab Nabi kata ada kelebihan khusus pada nisfu Syaban, ada syariat khusus puasa nisfu Syaban. Tak ada, yang tu tak ada. Yang ada itu Nabi puasa galakan pada bulan Syaban. Tu. Jangan i'tikad begitu. I'tikad begitu salah. Dia termasuk daripada bid'ah. Maka kalau nak berpuasa, betulkan niatnya sahaja. Betulkan niatnya sahaja. Bersama begitu juga dengan baca Yasin pada malam Jumaat biasa sebelum ni diamalkan. Boleh ataupun tidak? Tengok. Jika niat ada i'tikad bahawa ada kelebihan khusus baca Yasin pada malam Jumaat, itu tak betul, itu bid'ah. Tapi boleh tak baca Yasin? Boleh, baca sahaja. Sebab di sana ada hadis lain mengatakan man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Barang siapa yang baca Yasin pada mana-mana malam, maka diampunkan. Tak kisah malam Jumaat ke malam Isnin ke malam Rabu ke, tak kisah. Tapi jangan ada i'tikad bahawa ada kelebihan khusus baca Yasin malam Jumaat. Yang tu tak sabit, itu bid'ah. Tapi nak baca boleh tak? Boleh. Umum membaca Al-Quran. Yang silapnya mana? Bergilarang pula orang baca Yasin. Situ. Dengan tu takut bid'ah, takut dia niat tu. Buat apa takut sangat? Betulkan sahajalah mana kesilapan tu. Teruskan beramal sebab kita kat sini cuba tengok apa natijah daripada fenomena sekarang ni, iaitu dahulu saya ingat lagi kalau dulu-dulu kita kata zaman-zaman kita kecil-kecil dulu, mamak rempit apa semua tu boleh kata hafal Yasin lah. Sebab biasa malam Jumaat diorang pergi masjid baca Yasin je lah. Tapi sekarang cuba tengok mula dari katakan bid'ah dan sebagainya, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, masuk neraka dan sebagainya. Jadi takut masyarakat takut lah tengok malam Jumaat tak ada baca Yasin. Tak ada baca Yasin, bahkan orang mengaji agama pun susah nak yang dapat hafal surah Yasin. Tu fenomena. Kesilapannya sikit saja, kita pergi cantas semua buat apa? Kesilapannya jangan ada i'tikad khusus mengatakan ada kelebihan baca Yasin pada malam Jumaat. Yang tu salah. Nak baca boleh? Boleh sahaja. Baca pada mana malam, boleh sahaja, tak ada masalah. Begitu juga dengan kat sini ni. Jadi berpuasa pada nisfu Syaban boleh atas keumuman galakkan Nabi berpuasa pada bulan Syaban. Tapi jangan i'tikad adanya puasa khusus nisfu Syaban. Sama begitu juga macam Lailatul Qadar, kita sunat untuk ihya, hidupkan malam Lailatul Qadar. Tapi di sana tidak ada solat khusus Lailatul Qadar. Usolli sunata Lailatul Qadri ke misalnya, tak ada. Jangan begini ada khusus begitu. Tapi nak solat secara umum boleh saja, solatlah sunat apa-apa pun. Jangan ada i'tikad begitu sahaja. So kita dalam merawat masyarakat, kita mana kesilapan tu, sakit tu kat situ je lah. Ini kata Tok Guana tu Babali Hafizahullah Ta'ala, dia kata apa? Contoh kalau seseorang sakit dekat kaki, doktor ni para asatizah ni ibarat tabib lah, doktor. Jadi merawat kat kaki sahaja. Jangan sakit kat kaki dicantas kepala terus. Maksudnya apa? Kat situ sahaja. Jadi dalam malam nisfu Syaban, berpuasa khusus untuk nisfu Syaban tidak ada. Tapi nak puasa boleh tak? Boleh, berdasarkan hadis-hadis yang lain galakkan berpuasa banyak pada bulan Syaban sebagai persediaan untuk bulan Ramadan. Okey. Kemudian itu pandangan daripada Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Kemudian ada pandangan daripada
Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, seorang sahabi, seorang sahabat. Abdullah bin Umar ni anak bagi Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Beliau ni kata apa? Beliau kata khamsu layalin la yuraddu fihinna ad-du'a lailatul jumu'ah wa awwalu lailatin min Rajab wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul Aidain. 5 malam yang tidak ditolak padanya doa. Jadi malam-malam ni malam-malam yang disebutkan ini kita kena banyakkan berdoa. Pertama sekali Lailatul Jumaah, malam Jumaat. Yang kedua wa awwalu lailatin min Rajab. Malam pertama daripada Rajab. Banyakkan berdoa. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, dan malam separuh daripada Sya'ban, iaitu malam nisfu Sya'ban. Dan yang keempat dan kelima wa lailatul Aidain, 2 malam hari raya Aidil Fitr dengan Aidil Adha. Itu Abdullah bin Umar. Kemudian mungkin ada salah seorang kata, takut-takut ada pandangan daripada Syekh Ibn Taimiyah. Kan biasa pandangan yang biasa jadi rujukan, antara rujukan utama golongan saudara-saudara kita daripada Salafiyah. Beliau selalu menukil pandangan daripada Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah. Tapi dalam masalah nisfu Sya'ban ini, apa pandangan Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah? Beliau kata dalam kitab kitab beliau Iqtida'us Siratal Mustaqim, kitab beliau ini setebal 2 jilid. Dia kata apa? Faqad ruwiya fi fadliha min al-ahadits al-marfu'ah wal athar ma yaqtadi annaha lailatun mufaddalah wa anna min as-salaf man kana yakhussuha bis-salati fiha. Sebelum tu dia kata wa min hadzal bab lailatun nisfi min Sya'ban. Okey. Ketika membicarakan tentang malam nisfu Sya'ban, dia kata apa? Sesungguhnya telah diriwayatkan tentang kelebihan nisfu Sya'ban ini daripada pelbagai hadis yang marfu'ah, maksudnya yang naik kepada Nabi, dan asar ni iaitu aqwal daripada sahabah ataupun aqwal daripada tabi'in yang menunjukkan bahawa malam nisfu Sya'ban itu ialah lailatun mufaddalah, malam yang diberikan kelebihan, malam yang ada kelebihan. Maka dia kata setengah daripada salaf, 3 kurun yang pertama itu, mereka menghidupkan malam tersebut, ada solat dan sebagainya. Tapi cara kita baca kitab, cara baca nas ulama bukan biasa-biasa. Dia qiraah ni, kalau untuk yang mungkin ada pelajar kat sini, cara kita baca kitab first kali ni mestilah kena pandai dah, maksudnya nahwu saraf dah boleh baca kitab. Boleh baca kitab ni kita sama baca bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Bahkan sampai satu masa nanti tu kita tak baca dah bahasa Melayu. Untuk rujukan ni kita direct terus kepada nas Arab. Tu dia kesedap, sebab kaedah Arab ni sedap. Okey. Jadi ketika baca nas ulama, membaca nas-nas apa semua tu perlu ada ilmu, bukan secara ambil kamus. Bukan ambil kamus. Jangan pergi ambil kamus, tengok bahasa Arab, ambil kamus, inilah dia makna dia. Bukan begitu, bukan semudah begitu. So dalam bacaan ni ada 3 peringkat. Kalau untuk pelajar-pelajar ni, pertama sekali qiraah harfiyah, bacaan yang kita faham secara terjemah saja, qiraah harfiyah. Kemudian qiraah mafahimiyah, kita faham, okey. Kemudian di sebalik tu apa maksudnya. Kemudian yang ketiga qiraah naqdiyah. Qiraah naqdiyah ni bacaan kritis. Bacaan kritis ini mesti kena selepas daripada dia telah baca banyak kitab-kitab. An-naqdu bila qira'atin wafirah Abbas. Kritikan tanpa ada bacaan yang banyak itu sia-sia sahaja. Bagaimana dia ingin mengkritik, mengomentari sesuatu pandangan tapi pandangan ini dia tak pernah baca pun. So dia kena baca. Jadi contohnya tuan-tuan macam ni. Kadang-kadang ada orang membawa fahaman-fahaman sesat. Dia kata tak perlu solat ni. Kamu solat lagi ke? Dah umur 30, 40, 50 masih solat lagi? Boleh. Mestilah kena solat. Tak perlu dah solat. Kita kata, apa pula tak solat ni, pelik ni. Bukan saya yang kata, Al-Quran yang kata. Kita pun mula dah. Kalau tak ada ilmu kan macam mana? Dia kata, dalam Al-Quran ada sebut, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan engkau, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sehinggalah datang keyakinan kepada kamu. Dah solat kamu tak yakin lagi ke? Dah yakin, sudahlah. Nampak? Dia, tuan-tuan kena tahu, ajaran sesat ni dia bukan semata-mata perkataan diorang punya tokoh, tak. Diorang daripada Al-Quran, daripada hadis juga, tapi kefahaman tu. Jadi sebab itulah pentingnya Al-Quran, hadis tu difahami berdasarkan ilmu, disiplin ilmu yang disusun oleh para ulama.
Namun kita ni sebahagian daripada masyarakat kita lebih suka yang mudah-mudah. Yang mudah-mudah. Okey? Contohnya apa? Dia kata apa? Contoh, untuk orang yang tidak ada orang yang dulu yang tidak pernah solat, tinggalkan solat secara sengaja. Jadi dia kata apa? Oh, tak perlu qada. Empat mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, orang-orang yang ada solat faitah, iaitu yang solat-solat fardu yang dia tinggalkan masa dia mula balik dulu tu, dia mungkin malas dan sebagainya, yang tidak ada keuzuran, dia wajib kena qada. Tapi ada juga yang memilih pandangan tak perlu qada, cukup taubat. Contoh, umur dia 15 balik, kemudian umur 20 sampai umur 20 tak pernah solat pun, malas, ataupun dia suasana begitu, kemudian 20 baru dapat hidayah contoh. Maka dia kena qada tak solatnya? Pandangan majoriti 4 mazhab wajib kena qada. Namun ada sebahagian daripada masyarakat kita lebih memilih pandangan yang kata tak perlu qada. Tak perlu qada. Di mana senang tak? Senanglah. Dia kata apa? Tak ada hadis. Tak ada hadis. Senang tak dia punya hujahnya? Tak ada hadis. Tak ada hadis Nabi mengatakan perlu qada untuk orang yang ada solat faitah ni. Gitu tak ada hadis. Ingat tadi tu, dah bagi tahu saya awal-awal tu. Sumber perundangan Islam bukan semata-mata hadis. Yang utama Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Yang utama ni 4. Kemudian yang lain-lain. Bila tak ada hadis, ada tak yang lain-lain? Tu, kena faham. Jangan sesuka hati kita ni mudah-mudah tu, bahaya orang tak ada ilmu. Kita dah tak perlu. Jadi bila orang tanya pula kat sahabat-sahabat kita nak mula bertaubat, perlu tak saya qada solat saya ni 5 tahun saya tak solat? Tak perlu solat. Dalam hadis tak ada sebut. Okey. Ulama 4 mazhab ni macam mana? Apa senar munasabah tak secara akal 4 mazhab ni, bukan 4 orang, 4 mazhab yang setiap mazhab tu beratus-ratus beribu-ribu ulama dalam tu mengatakan kena qada. Tapi yang orang ni kata tak perlu qada sebab kata tak ada hadis. Apa? Lepas tu takkan yang ni tak ada dalil langsung. Sandarannya ialah mana? Ialah qiyas. Sandarannya ialah qiyas. Qiyas termasuk daripada dalil syarak. Sebab apa? Nabi SAW menyuruh mereka yang tak solat sebab keuzuran, sebab tertidur, terlupa dengan banyak kerja dan sebagainya. Nabi kata kena qada. Mana kena solat, ganti balik. Maka fuqaha, ulama fiqh, majoriti ulama mengatakan Nabi menyuruh orang yang tak solat, yang tidak berdosa sebab dia tak solat sebab terlupa, ada keuzuran, sakit dan sebagainya, bila dah kuat, bila ingat, dia kena qada balik. Itu untuk orang yang ada keuzuran. Mimba bil aula, lebih-lebih lagi lah orang yang tak ada keuzuran. Itu nama qiyas aula. Orang yang tak berdosa dengan tak solat ni sebab dia ada keuzuran seperti sakit atau terlupa pun Nabi suruh qada. Lepas tu orang yang tinggal solat dengan sengaja, malas dan sebagainya itu Nabi tak sebut dalam hadis. Ulama mengatakan yang ni apatah lagi, yang dimaafkan pun Nabi suruh qada, apatah lagi yang tak dimaafkan ni. Lagi-lagilah kena qada. Tu dalil qiyas. Sebab tu jangan jangan bermudah-mudah untuk kita terima pandangan-pandangan mengatakan ni tak ada hadis dan sebagainya. Jangan. Okey. Dan pandangan daripada ramai ulama dalam 4 mazhab, jumhur fuqaha mengatakan adanya kelebihan malam nisfu Sya'ban. Okey. So kita dah selesai satu isu tu. Ada tak kelebihan nisfu Sya'ban? Ya, ada. Tu pandangan Ibn Al-Arabi. Bagaimana? Pandangan beliau ditolak oleh ulama. Sebab di sana ada hadis-hadis yang sabit tentang kelebihan nisfu Sya'ban. Okey. Seterusnya kata Syekh Ibn Taimiyah tadi ada setengah daripada salaf solat padanya. Solat tu bukan solat khusus. Sebagaimana qiyam, kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban tu, kita solatlah, tu maksud solat tu. Tapi tak ada solat khusus nisfu Sya'ban. Jangan kita niat saja aku solat sunat nisfu Sya'ban. Yang tu tak yang tu tak ada, yang tu bid'ah. Kena jelas masalah tu. Kita hidupkan saja. Okey? Dan ini pada zaman tabi'in lagi di Syam. Orang-orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini bermula daripada zaman tabi'in lagi. Bermula di Syam. Di Syam ini bukanlah Dimashq sekarang ni, Damsyik, bukan di Suriah ataupun Syria sekarang ni. Dia meliputi 5 negara. Syam pada istilah dulu tu dia meliputi 5 negara. Syria sekarang ni, kemudian Jordan, Palestin, dan ada 2 negara lain tu.
Dulu Syam dulu besar. Adapun Syam sekarang ni iaitu kena kepada Dimash, Syria. Dulu Syam tu besar. Jadi pada zaman tabi'in, ulama di Syam tu telah menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Bagaimana cara mereka menghidupkan? Mereka pergi masjid, memakai pakaian yang cantik-cantik, mereka memakai wangian, kemudian hidupkan solat, baca Al-Quran dan sebagainya. Jadi itu di antara sifat menghidupkan malam nisfu Sya'ban. So kita dah tahu tadi tu adanya kelebihan dan kita dituntut untuk solat dan sebagainya. Okey, puasa tak ada khusus untuk nisfu Sya'ban, tapi nak puasa umum disunatkan puasa bulan Sya'ban, silakan. Kemudian ni baca Al-Quran tadi tu. Boleh tak ustaz baca Al-Quran Yasin 3 kali sebagaimana yang diamalkan oleh masyarakat? So tidak ada, tidak ada mana-mana dalil yang menyatakan adanya kelebihan baca Yasin 3 kali tu. Ingat macam tadi, cuba tengok, baca Yasin 3 kali pada nisfu Sya'ban itu tidak ada syariat khusus. Tapi nak baca boleh tak? Bacalah. Jangan sampai iktikad bahawa adanya kelebihan yang Nabi sebut, bahawa bahasa berbaca Yasin 3 kali ini akan diampunkan dosa-dosanya sepanjang tahun dan sebagainya. Salahnya kat situ sahaja. Nak baca, amalkan sahaja. Sebab boleh umum baca Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, baca Al-Quran. Tapi jangan ada iktikad tu sahaja. Jangan ada iktikad bahawa malam nisfu Sya'ban adanya syariat khusus, baca Yasin 3 kali dapat fadilat, diampunkan dosa sepanjang tahun. Yang tu tak ada. Yang tu tak ada. So nak amal lah, tapi dengan niat lain lah. Umum baca Al-Quran, umum kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi itu je penting untuk merawat tu. Point dia tu. Silapnya kat situ. Jadi orang beramal baca Yasin. Jangan sampai kita pergi cantas kata wah bid'ah semuanya. Jadi masyarakat apa? Takut nak beramal, last buat apa? Tinggal buat apa? Antara maghrib dengan isyak, balik rumah tengok TV, tengok bola. Tu. Pergilah dengan bola, dia pergi ke akhir nanti, barulah bekal tu. Jadi masyarakat kita perlu diperbaiki. Okey. Dan untuk makluman tuan-tuan, menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini ialah sunat. Okey, sunat. Dia bukan wajib. Tapi di sana ada benda yang wajib. Jadi dalam kegairahan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan solat dan sebagainya, maka kita cek balik, ada tak solat fardu yang kita dulu pernah tinggal? Yalah, hidayah tu milik Allah SWT. Dulu mungkin daripada kita ni, sebahagian daripada kita ni mungkin dulu tak pernah solat, atas dasar pelbagailah faktor-faktor, mungkin suasana, kesibukan kerja dan sebagainya. Tapi Islam, tapi waktu dia balik dulu tu tak pernah solat, ataupun solat tak solat. Tak solat ni dosa besar. Okey. Jadi dalam kita ingin menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan solat sunat dan sebagainya, tengok ada tak kita ni solat fardu yang kita pernah tinggal dulu, zaman-zaman muda-muda dulu. Kalau ada kita utamakan yang tu. Sebab pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, seseorang yang ada solat faitah, solat fardu yang dia pernah tinggalkan dulu tu, dia tidak boleh solat sunat. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i yang difatwakan, seseorang yang ada solat faitah, solat fardu yang dia pernah tinggalkan dengan sengaja dulu waktu mudanya, mereka ini tidak boleh solat sunat. Itu pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Itu yang keutamaan dia. Jangan kita kata tak apa, boleh je. Yang keutamaan seolah-olah apa? Tu benda wajib tu. Mana qada tu wajib, dia pergi sunat. Wajib lebih utama daripada sunat. Samalah macam apa isu jikalau Jumaat hari raya jatuh pada hari Jumaat. So Jumaat tu boleh tak solat Jumaat? Mana boleh? Solat Jumaat fardu, solat hari raya pagi Jumaat tu sunat. Fardu tidak akan gugur dengan sebab sunat. Lepas tu ada hadis Nabi yang kata, ahlul aliyah, dia kata dibolehkan untuk tak solat Jumaat tu macam mana? Tengok konteks suasana tu. Nabi tujukan kata, barang siapa yang solat bersama kami di Madinah ketika itu, solat sunat hari raya pada hari Jumaat kebetulan, bagi mereka pada ahlul aliyah itu dibenarkan untuk tidak solat Jumaat. Siapa mereka tu? Mereka yang duduk di luar kota Madinah. Kalau mereka nak datang balik terlalu sukar, jauh, tak sempat nak solat Jumaat, maka orang-orang macam ni lah dibenarkan untuk tidak solat Jumaat. Dan orang-orang ini tak cukup syarat untuk solat Jumaat di tempat mereka.
Jadi mereka tu tak wajib Jumaat bersama Nabi dekat Madinah, maka itu yang Nabi maksudkan. Bukan maksud kita kata Jumaat tu gugur. Sebab apa? Pergi masjid tadi. Pergi masjid pagi Jumaat itu sunat. Tengah hari nanti fardu. Fardu takkan luput dengan sunat. Jadi begitulah. Okey. Tentang kita nak ihya bulan nisfu Sya'ban ini. Dan satu lagi, bila berkaitan dengan diampunkan dosa dan sebagainya, kelebihan-kelebihan, itu khusus untuk dosa kecil. Dosa besar tak. Dosa besar kena dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ni adalah 4 rukun dia tu. 4 rukun dia. Okey. 4 yang Imam Nawawi sebut dalam kitab Azkar. Pertama sekali itu iaitu dia menyesal terhadap perbuatan dosa. Itu rukun nak taubat nasuha. Bukan taubat solat taubat 2 rakaat betul habis dah. Bukan begitu. Kena ada pertama sekali berhenti daripada perbuatan dosa tersebut. Contohnya dia bertaubat daripada mencuri, kemudian bertaubatlah sambil duduk curi barang orang lagi. Tak boleh. Rukun taubat kena berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Okey. Kemudian rasa menyesal. Yang kedua, rukun yang kedua menyesal. Rukun kedua ni lah paling penting sekali. Supaya jadi betul-betul taubat. Kalau tak dia taubat bawa balik. Rukun kedua ni menyesal. Mana menyesal betul-betul kata dosa, ya Allah menyesal betul melakukan dosa ni. Yang ketiga, bersungguh-sungguh berazam untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Kemudian yang keempat ini jikalau berkaitan dengan harta, mana berkaitan dengan anak Adam, kesalahan dosa-dosa dengan anak Adam, curi harta dia secara zalim dan sebagainya, itu kena pulangkan haknya semula. Mengambil harta orang dan sebagainya, pulangkan semula. Adapun dosa-dosa besar tidak. Ini dosa-dosa besar ni takut juga ni, sebab kadang-kadang masyarakat kita ni memandang macam seolah-olah macam biasa sahaja. Macam baru-baru ni kan, seorang yang digelar sebagai hot daddy, okey, disanjung dan sebagainya tu, masyarakat kita cuba tengok, pening kepala kita tengok. Sebab tu pemurnian istilah itu memberi kesan kepada masyarakat kita, hot daddy. Sedangkan dia tu penzina. Dan tak boleh tuduh sembarangan zina. Zina, ingat, al-iqraru sayyidul bayyinah. Dalam kaedah qada dalam syariat Islam ini, pengakuan itu al-iqrar sayyidul bayyinah. Ibu atau ketua bagi segala bukti. Bila seorang mengaku berzina, dan dia pun telah mengaku dalam video-videonya misalnya, dia mengaku berzina dan sebagainya, maka dah sabit perzinaan dia tu. Maka tak ada masalah kita kata dia tu berzina. Dan perlu kita murnikan kembalikan balik istilah syarak tu, zina. Sebab bila disebut zina ni orang takut. Ni sebut hot daddy. Sebutlah penzina, terkutuk ke, yang dilaknat apa semua tu. Sebut. Sebab memang begitu. Dalam syariat kita ni, supaya kita jauh, nama pun Allah berikan tu riba misalnya. Takut ni, ini ada riba tak? Tak ada riba, tak ada. Ni mungkin ada faedah sikit. Bila tukar nama, walaupun benda sama, kita rasa macam ringan sikit. Tak, kembalikan kepada istilah syarak tu. So dalam kita nak menghidupkan, mengejar fadilat nisfu Sya'ban, jangan terlepas dari dosa-dosa tu. Ni pesan sama kita ni, sebab duduk pengalaman lah, munasabah, sebab duduk dekat Mesir. Duduk kat Mesir ni tempatnya, imarahnya, bangunannya kotak-kotak, color sama sahaja. Tuan-tuan kalau turun di airport Cairo tu, tengok coklat je. Sebab tu bangunan dia design sama je, negara berdebu. Jadi duduk berjiran tu, atas bawah kiri kanan banyak. Jadi ada yang bela anjing lah, apa yang macam bergaduh lah, apa semua tu. Ingat, kita ni belajar Islam dah letak dah semua tu, iaitu ni di antara dosa besar. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Muslim, ini hadis yang sahih, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Takkan masuk syurga seseorang yang tidak aman jirannya itu daripada perbuatan jahatnya. Jenis apa contoh? Jenis buka radio kuat, kita kata buka radio menyanyi malam-malam, jiran tersakiti, nak tidur tak boleh dan sebagainya. Ataupun jenis ialah buat bising ke, ataupun buat sesuatu yang menyakitkan jiran. Besar tu. Nabi kata apa? Tak masuk syurga. Jadi hati-hati. Nampak macam simple kan? Takut begini, takut kita dapat kelebihan nisfu Sya'ban, tapi dapat pada masa yang sama tak jaga yang tu. Jadi itu dosa besar. Tak dapat juga fadilat nisfu Sya'ban tu, itu keampunan, tidak termasuk daripada dosa besar. Dan
banyak lagi sebenarnya dosa-dosa yang kita kena jaga. Di samping kita mengejar fadilat, benda-benda yang kemungkaran tu kita kena jagalah. Jadi mudah-mudahan Allah terima amalan kita tu. Sebab yang penting Allah qabul lah. Walaupun orang tak terima kita, yang penting Allah terima. Tu je. Sebab kita ni ialah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan penghujung kita ni dua sahaja, sama ada di syurga ataupun neraka. Biarlah kat sini ni seolah-olah macam neraka kita. Yang penting ke akhirat nanti tu ialah kita dapat syurga nanti. Sebab tu Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang Allah jauhkan daripada api neraka dan dimasukkan dalam syurga, maka orang itulah yang beruntung, yang berjaya. Jadi galakan untuk ihya nisfu Sya'ban itu saya telah jelaskan. Dipersilakan untuk sama-sama mengejar kelebihan malam nisfu Sya'ban dan jaga perkara-perkara yang kita takut kita termasuk daripada melakukan dosa besar, termasuk juga rasuah. Ni kalau dekat setengah tu, kalau kat Mesir tu ada setengah namanya bakshis. Bakshis ni cerita kita bagi macam tu, tu. Tengok juga rasuah ni, apa supaya tahu, sebab tu dosa besar rasuah. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang beri rasuah dan juga terima rasuah. Dua-dua. Lepas tu ta'rif riswah ni, bahasa Arab riswah. Okey, bahasa Melayu rasuah. Dia boleh kategori riswah ni ataupun hadiah macam mana. Kadang-kadang orang terkeliru kat situ. Tak apa, ni hadiah, tak apalah. Sign kejap, ni hadiah. Bukan rasuah ni dia kata. Bukan rasuah, ni hadiah. Hadiah, okey ambil. Padahal bendanya riswah. Benda-benda yang ada berkepentingan, kepentingan untuk peribadi, yang tu riswah. Yang tidak termasuk daripada riswah begini. Nak mohon satu kerja dan dia ni memang layak dengan kelulusan dia tu. Memang contoh pekerja dekat bahagian nuklear dan dia memang ada ijazah atau master dalam bidang nuklear. Kemudian dalam sistem tu tengok ada riswah kat situ tu. Mana dia terima hanya orang yang bagi riswah. Maka kat situ tu daruri. Mana darurah kat situ. Asalnya benda haram, tapi ad-daruratu tubihul mahzurat. Benda yang mudarat itu mengharuskan perkara yang dilarang. Jadi dia tu orang yang layak untuk bekerja di nuklear, dan tempat tu takkan ambil melainkan orang kena bayar dulu. Dan dia bayar. Itu tidak dikira rasuah. Tidak dikira riswah. Begitu juga jikalau contoh nak masuk pendidikan yang lebih tinggi, dia kena bayar rasuah sikit dan dia memang layak untuk pergi situ, yang lain-lain tak layak, maka yang waktu dibagi tu itu dibolehkan, tu darurah. Sebab dia berhak situ, tu milik dia. So kita kena jaga juga benda-benda yang Allah sebut sebagai dilaknat dan sebagainya itu, supaya kita selamat. Takut kita ingat kita rasa pahala begini, tahu-tahu dosa kita segunung. Okey, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan jadi saham saya jugalah untuk di Malaysia ni. Pertama kali datang ke Sabah, dan Nabi SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat, yang paling bermanfaat untuk manusia. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada para jemaah sekalian, dan mohon maaf di atas penyampaian yang kurang menarik, sebab saya tak biasa ceramah umum, biasa baca kitab je. Okey, dan mungkin saya tertarik kalau ada soalan-soalan daripada pihak jemaah, 1, 2, 3 soalan ke, tak ada masalah, apa-apa pun, tentang akidah ke, fiqh ke, tasawuf ke, hadis ke, tafsir ke, boleh. Boleh buka soalan dipersilakan kalau ada soalan. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, soalan daripada salah seorang jemaah, pernah terbaca dia kata ada larangan berpuasa selepas daripada 15 Sya'ban. Maksud 16, 17 sampai dekat 30 Sya'ban. Memang betul larangan tersebut ada, tetapi dibolehkan bagi mereka yang beradat berpuasa sunat. Contohnya mana? Dia biasa puasa Isnin Khamis. Memang adat dia setiap minggu puasa Isnin Khamis. Kemudian dah sampai contohnya hari 16 Sya'ban, hari Isnin. Dan dia dibolehkan untuk berpuasa pada ketika itu, Isnin Khamis boleh saja untuk orang yang beradat. Adapun orang yang tak biasa beradat,
kebanyakan fuqaha dalam mazhab kita ni melarang supaya nak bezakan di antara Syaban dengan Ramadan. Yang maklumat tadi tu betul lah. Cumanya dikecualikan bagi mereka yang biasa beradat puasa sunat. Tak kira lah puasa sunat Isnin Khamis ke, ataupun puasa sunat kalau dia biasa puasa sunat Nabi Daud, puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari, maka orang-orang macam ni diteruskan. Ada pun orang-orang yang tak jarang-jarang puasa, seperti puasanya hanya bulan Ramadan sahaja, maka orang-orang tidak boleh. Orang-orang yang begini tidak boleh. Tapi satu je lah tuan-tuan, kita kena tahu, ada orang, contoh kalau kita jenis rajin berpuasa, bila kita tengok kawan-kawan tak puasa, ataupun kita rajin solat sunat duha, kita tengok kawan-kawan tak rajin solat sunat duha, satu benda kita kena tahu, kita jangan istihza, jangan merendahkan soalan macam ni apa tak solat ni, apa tak puasa ni, malasnya. Jangan. Dalam bab amalan kita kena tahu, yang permudahkan untuk seseorang itu beramal, kullun muyassarun lima khuliqalah, itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita tengok kawan kita ni jenis tak pernah pun puasa sunat, tak pernah pun solat sunat duha, tapi Allah buka dia dekat amalan lain, sedekahnya, qiyamul lailnya, ataupun baik akhlaknya dengan orang tuanya, berkhidmat begitu. Sebab ni satu kisah sebagai panduan hidup kita semua ni. Ni kisah daripada Imam Malik bin Anas. Kisah ni penting supaya tuan-tuan tahu, supaya tidak merendahkan orang lain, supaya tidak melihat kita yang lagi bagus. Iaitu Abdullah Al-Umari Az-Zahid ketika di Madinah melihat Imam Malik bin Anas itu menyampaikan ilmu hadis dekat Madinah ramai, dan salah seorangnya Imam Syafi'i menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Ulama datang ke Hijaz ketika itu, ke Madinah. Maka Abdullah Al-Umari Az-Zahid dia utus surat kepada Imam Malik. Dia utus surat supaya Imam Malik berhenti menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu tu, supaya dia i'tizal, mengasingkan diri beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata itu lebih baik. Maka dia kata sebaiknya kamu sudahlah, tak perlu jumpa orang ramai lagi menyampaikan ilmu. Kamu duduk diam diri, beruzlah, bersendirian, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni penting. Apa surat balas daripada Imam Malik? Ini pesanan emas, kita perlu tahu. Dibalas oleh Imam Malik radhiyallahu taala anhu, dibalas dengan kata apa? Innallaha ta'ala qasama al-a'mal kama qasama al-arzaq. Allah Subhanahu Wa Taala telah membahagikan amalan-amalan, iaitu anak Adam, sebagaimana Allah telah membahagikan rezeki-rezekinya. Rubba rajulin futiha lahu fi shalah wa lam yuftah lahu fi shaum. Terkadang Allah ada seorang lelaki yang Allah buka, senangkan dia tu untuk solat, dan tidak dibuka untuk puasa. Allah berikan kemudahan untuk solat, rajin solat, dan puasa kurang. Wa rubba rajulin yuftahu lahu fi shaum wa lam yuftah lahu fi shalah. Ada yang diberikan kemudahan puasa, tidak pada solat. Begitulah seterusnya. Maka jangan memandang bila Allah permudahkan kita solat sunat, kemudian kita kata kawan-kawan kita ni kurang sikit. Tak boleh. Sebab kita tak tahu Allah lebihkan dia kat mana, Allah mudahkan dia dekat mana. Mungkin dari segi rezekinya luas, banyak bersedekah. Jadi fakilana ala khairin, kata Imam Malik, kita semua di atas kebaikan. Macam saya sendiri, mungkin Allah lebihkan sedikit ilmu sahaja. Jadi dengan ilmu itu tak boleh memandang seolah-olah macam tuan-tuan jemaah sekalian ni berada di bawah saya. Tak boleh. Takut riak, sum'ah dan sebagainya. Mungkin dari segi ilmu Allah berikan kelebihan. Tidak mungkin dia beri kelebihan dari segi amalan-amalan lain. Tuan-tuan diberikan amalan-amalan lain, dibukakan oleh Allah SWT. Jadi semua kita ni husnuzan sesama makhluk. Jadi hidup kita ni tenanglah. Itu sebagai apa? Tambahan pesanan daripada Imam Malik. Itu panduan hidup kita ni, supaya kita tidak memandang lekeh orang lain. Mungkin soalan seterusnya. Waalaikumsalam.
Ini soalan yang bagus Soalan lama dah sebenarnya. Ni tanya pun soalan yang bagus. Soalannya, ada tak daripada kalangan mufassirin ataupun muhaddisin yang mengasingkan membuat satu kitab ni hadis yang sahih saja, ni hadis hasan saja, ni hadis dhaif saja, kemudian hadis maudhu' sahaja. Sebab orang awam kadang-kadang mendengar ada sebagian ustaz kata hadis ni sahih, ada ustaz lain pula kata hadis ni dhaif, sebagainya. Itu sebenarnya tuan-tuan, dalam masalah hadis ni perlu dikembalikan kepada muhaddisin, pakarnya, maksudnya ulama hadis. Jadi ada tak kitab-kitab yang telah diasingkan begitu? Ada. Contohnya apa? Macam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Semua dalam hadis tu hadis sahih. Sebab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ialah merupakan sumber rujukan Islam yang kedua selepas Al-Quran. As-sahhu kitabin ba'da kitabillah. Kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Al-Quran, selepas itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. So kalau kita baca dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu semua hadisnya hadis sahih. Okey. Tetapi ingat, walaupun hadis sahih, walaupun ada dalam tu, tetapi kefahaman tu kena sahih juga. Hadisnya hadis sahih, tapi kefahaman tu adakah sahih ataupun tidak? Yang tu perlu kepada belajar lagi, ilmu bahasa Arabnya, usul fiqh dan sebagainya. Contohnya apa? Contoh, maridtu walam ta'udni, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi. Maridtu, aku sakit. Maridtu, aku sakit, walam ta'udni, dan kamu wahai anak Adam, kamu tak ziarah aku. Jadi secara zahirnya bagaimana? Adakah Allah sakit? Boleh tak kita nak kata Allah tu ada sifat sakit, tapi sakit Allah tak sama dengan makhluk? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sakit tu sendiri dah sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadisnya hadis sahih, tapi kefahaman tu macam mana? Tu perlu kepada ilmu lain. Kemudian contoh hadis-hadis maudhu' pula. Ada ulama hadis sekarang khas untuk kita hadis maudhu' saja. Seperti kita Al-Mawdu'at bagi Imam Ibn Jauzi, kita Al-Mughir bagi Al-Hafiz Ahmad Al-Ghumari, dan kita Al-Ali Al-Masnu'ah. Ada hadis yang batil, ada hadis yang maudhu' dekat situ dikumpulkan. Kemudian ada hadis-hadis yang campur. Ada sahih, hasan, dhaif. Itulah Sunan Arba'ah. Sunan Arba'ah tu campur. 6 rujukan utama kita hadis. Pertama Sahih Al-Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abi Daud, yang keempat Sunan Jami' Tirmizi, yang kelima Sunan Nasa'i Sughra, yang keenam Sunan Ibni Majah. Ni kitab rujukan utama untuk hadis yang ni paling utama. Okey. Ni dalam empat sunan ni, iaitu Sunan Abi Daud, Jami' Tirmizi, walaupun orang sebut Sunan Tirmizi, rajihnya bacaannya Jami' Tirmizi sebab dia ada 8 bab. Jami' Tirmizi, Sunan Nasa'i dan juga Sunan Ibnu Majah. 4 kitab ini campur, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Maka kat sinilah kita tahu bukan semua bila hadis dhaif letak tepi terus, dia bakul sampah. Jangan. Ini kesilapan. Maksudnya apa? Ada jenis sebahagian daripada kita ni terpengaruh daripada ada beberapa ideologi lah, aliran-aliran tertentu yang mengatakan hadis dhaif ni seolah-olah hadis maudhu'. Tak. Hadis dhaif, hadis maudhu' lain. Hadis maudhu' ni hadis yang palsu. Hadis dhaif, hadis yang lemah, tapi dia boleh jadi kuat, boleh naik kepada hasan, boleh naik kepada sahih itu jika ada hadis-hadis lain yang menyokong. Jadi tidak boleh membakul sampahkan hadis dhaif diletak tepi. Sebab tu kesilapan daripada, kalau tuan-tuan kenal Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Albani rahimahullah taala, beliau ni 4 sunan ni, ingat, setiap ulama bila mengarang kitab dia ada metodologi dia tu, manhaj dia tu. Sebab apa dia masukkan sahih, sebab apa dia masukkan hasan, sebab apa dhaif. Kadang-kadang dia letakkan hadis dhaif sebab ada penguatnya, penyokong hadis lain yang menguatkan dia tu. Jadi Syekh Albani ni dia memisahkan 4 sunan ni, dipisahkan terus. Dia buat sahih Abi Daud, dhaif Abi Daud, sahih Tirmizi, dhaif Tirmizi. Dia pisahkan terus. Yang dhaif letak tepi, tak pakai langsung, tak beramal langsung, dia tolak tepi langsung, soal dibakul sampah kan. Yang sahih dia harus diamalkan. Sedangkan penilaian dia tu ada sedikit iskal, masalah, dan dia letak tepi semua tu. Sebab tu orang yang terpengaruh dengan penilaian hadis Syekh Albani, tu natijahnya begitu. Dia memandang seolah-olah hadis dhaif ni tak ada nilai langsung. Sedangkan dia boleh diamalkan pada fadhilul a'mal, bab tarhib, targhib dan sebagainya dengan beberapa syarat. Namun biasa orang kita sekarang ni apa? Cuba tengok. Saya nak hadis sahih. Hadis sahih saja saya nak. Apa tu hadis hasan macam mana? Hadis dhaif yang munjabir, yang jadi kuat macam mana? Itu apa kesan daripada pemisahan begitu.
Jadi sebab tu ulama hadis pada zaman Syekh Al-Albani rahimahullah taala itu rad menolak pandangan beliau itu, sehingga beliau mengatakan sahih Muslim, kemudian dhaif Muslim, dia ada mendhaifkan beberapa hadis dalam sahih Muslim. Begitu juga. Jadi telajak gitu. Jadi sebab tu ada seorang ulama di Mesir namanya Al-Alam Al-Muhaddis Dr. Mahmud Said Mamduh hafizahullah taala. Beliau mengarang kitab setebal 6 jilid menjelaskan kesilapan Syekh Albani sebab dia memisahkan hadis-hadis tersebut. Dalam penyusunan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat pada sanad dia. Kalau sanad itu lemah, dia kategorikan sebagai hadis dhaif. Kalau lemah dari segi susunan sanad dia tak sampai pada Nabi, dan riwayat itu merupakan orang yang lemah pikiran ataupun lemah dia punya ingatan sebagainya. Dia digolongkan sebagai hadis dhaif, dan bukan maksudnya dhaif itu kita tak boleh beramal dengan dia. Tak spesifik itu. Tapi kalau dia soal ibadah dan kebaikan dia ada, wajib kita beramal pada dia juga. Taklah dikatakan sebagai sebagai hadis palsu ataupun hadis maudhu. Dan ini jadi masalah sekarang ni. Hadis maudhu ini banyak hadis-hadis ini sudah dicampur adukkan kepada hadis-hadis yang sahih dengan yang hadis-hadis hasan dan akal ni. Jadi kita sebagai orang awam ini agak keliru dengan benda-benda yang macam ni, sebab kita bukan yang mengaji hadis keseluruhan ni, hanya kita mengaji superficial kata orang. Yes. Jadi kita tak tahu kalau ada dari segi kehidupan ini. Saya rasa ini sudah mudah bagi kita untuk memahami hadis-hadis mana satu yang kita boleh amalkan, mana satu yang kita boleh amalkan. Sebab terlalu banyak pendapat dari segi hadis ni, terlalu banyak, dan ada yang menentang terus menerus. Dia kata ini dia kata mau macam apa namanya, hadis ini merupakan bid'ah. Tak boleh kita buat bid'ah terus menerus membuat bid'ah. Satu contoh, hadis ini selalu di highlightkan di dalam televisyen dan sebagainya. Saya rasa Ustaz ini sama kabar mengenai kedatangan Jibril setelah Nabi wafat. Dia mengangkat 10 perkara daripada bumi ini. Dia kata ini hadis palsu. Hadis palsu. Okey. Begini tuan-tuan, ada berdasarkan soalan tadi tu, kekeliruan rasa macam susah sebab macam mana kadang-kadang ada sebahagian kata ni palsu, sebahagian kata palsu dan sebagainya. Okey. Perkara-perkara ghaibiyat kita tak ada jalan untuk kita mengetahui melainkan dengan dalil naqli. Dalil naqli ni iaitu Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pening macam mana contoh bercampur dah hadis maudhu' tadi tu bercampur dengan hadis sahih, dhaif dan sebagainya. Jadi kita yang tak belajar ni macam mana kita nak pastikan benda tu? Okey. Senang je sebenarnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir, iaitu ahli ilmu jikalau kamu tak tahu. Itu konsep untuk orang awam. Jadi ada orang yang mengaji hadis, ada mengaji tafsir, ada mengaji fiqh, jadi tanya kepada pakar-pakar tersebut. Namun untuk pengetahuan tuan-tuan, pengajian di universiti tak menjamin seseorang itu betul-betul berilmu. Dan di mana-mana pun kadang-kadang boleh ada syahadah zuhur, sekadar mengaji, sedangkan dapat syahadah dan sebagainya, tak menjamin. Peringkat muhaddis terlalu tinggi berbanding dengan contoh ada 2 atau 3 PhD sebagainya. Itu terlalu jauh. Tapi dah kadar tempat kita tu macam tu sahaja. Jadi ilmuwan, bagaimana pula ilmuwan tu ramai pula contoh pakar-pakar hadisnya. Ada kata begini, pelbagai aliran dan sebagainya. Okey. Jadi kita kena tahu aliran-aliran ini tak boleh nak ditolak dah. Ya, semua maklumlah aliran pelbagai aliran dalam ilmu hadis ni. Maksudnya sekarang di Malaysia ni ada Ahlussunnah wal Jamaahnya, lain-lain dan sebagainya. Maka untuk orang awam yang selamat, carilah ilmuwan yang telah diperakui keilmuan dan pandangannya itu oleh pihak autoriti agama setiap negeri. Itu je. Ada kadang sebab media sosial terlalu bebas, ada kata begini, ada kata begitu. Jadi kita ikut kalau di negeri Sabah ni mungkin Jabatan Mufti Negeri Sabah dan sebagainya, pihak yang ada autoriti agama yang sah pada syarak dan dijamin keilmuannya. Yang itu lebih selamat. Sebab kalau kita sendiri nak menilai, tuan-tuan, contoh saya nak tahu sendiri menilai hadis sendiri. Tuan-tuan kena mengajilah. Macam saya juga. Belas tahun. Kena pandai baca kitab Arab sebagainya. Sanggup tak? Tak sanggup. Jadi mudah. Allah macam tadi sebutkan, Allah berikan keluasan kita untuk lain, Allah berikan untuk orang lain pula dari segi ilmu.
Maka kita yang kurang dari segi ilmu ni tanya orang berilmu. Orang berilmu pula dia ada fitnah. Dia kadang-kadang dia tak amanah menyampaikan ilmu sebab di belakangnya ada mazhab-mazhab dia tu. Ni mazhab ahli bid'ah lah. So dalil-dalil yang menguatkan mazhab dia kuatkan. Dalil-dalil yang menolak mazhabnya dia dhaifkan begitu. Ala kulli hal, ni saya ulang lagi sekali. Semalam ilmu yang paling tinggi sekali. Ilmu yang paling mahal. Ada ilmu ni, inilah betul-betul ahli ilmu betul-betul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ilmu nak bagi tahu ni, ingat sampai bila-bila nanti tuan-tuan. Sebab bila mungkin ada orang ni mengaji tafsir, mengaji hadis, mengaji fiqh, mengaji geologi, mengaji apa semua benda ni, kemuncaknya siapa ada ilmu ni dia yang paling utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini berlaku kepada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, ketika mana Imam Ma'ruf Al-Karkhi. Ma'ruf Al-Karkhi ini seorang ulama salaf, dia orang soleh. Dia wali lah. Wali dan kuburnya diziarahi dekat Iraq sekarang ni. Ma'ruf Al-Karkhi, seorang wali-wali. Kalau belajar tasawuf tu ada nama Ma'ruf Al-Karkhi. Jadi satu ketika Imam Ahmad bin Hanbal dalam majlis tu bersama anak-anak beliau dan anak-anak muridnya, disebutkan nama seorang Ma'ruf Al-Karkhi ini. Kemudian salah seorang daripada anak muridnya istihza, mana merendah-rendahkan Ma'ruf Al-Karkhi sebab dia bukan orang yang alim. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Uskut, diam, afakallah, mudah-mudahan Allah memaafkan kamu. Kenapa? Wa hal yuradu bil ilmi illa ma wasala ilaihi ma'ruf. Tidak ada yang kita mahukan daripada ilmu kita belajar ini melainkan apa yang Ma'ruf Al-Karkhi telah sampai kepadanya. Kemudian anak Imam Ahmad bin Hanbal nama Abdullah, dia kata apa? Ya abi, hal kana ma'ahu ilm? Adakah beserta dia tu ada ilmu? Mana dia ada ilmu ke? Sebab macam tak terkenal pun, dan kitab pun tak ada dan sebagainya. Ada ilmu tak? Hal kana ma'ahu syai'un minal ilm? Kata anak dia. Ada ilmu tak? Tapi kata Imam Ahmad, apa jawapan ni? Ingat tuan-tuan, supaya kita orang belajar macam mana pun tak rasa tinggi-tinggi. Ada benda ni kita boleh rasalah tinggi. Kalau nak rasa tinggi, ada benda ni. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kana ma'ahu ra'sul ilmi. Dia ada kepala ilmu. Ra'sul ilmi ni mana? Kemuncak ilmu, mahkota ilmu. Dia ada mahkota ilmu. Apa dia tu? Ni ajar tuan-tuan. Ada benda ni betul-betul lah. Dia kalau mengaji macam mana sampai ijazah sahaja ke master PhD ke ataupun macam mana, dia ada benda ni, dia ada kepala ilmu. Dia betul-betul tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kana ma'ahu ra'sul ilmi, iaitu khasyatullah, takut akan Allah. Takut ada 10 PhD pun maksiat berterusan. Nampak macam alim ulama besar kibar sebagai ilmu banyak dalam dada, tapi melakukan benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT, mencaci orang dan sebagainya. Kadang mengumpat dan sebagainya atas dasar kata ni ilmu dan sebagainya. Ingat tuan-tuan, mengkritik dalam dunia kritik sekarang ni kan, sekarang saling mengkritik dan sebagainya. Di Malaysia, kritikan itu bukan ilmiah. Bukan ilmiah. Ni yang berada di sekarang kat Malaysia ni, apa-apa debat ke apa, bukan ilmiah. Tak sah dari segi munazarah. Munazarah dia ada rukun dia. Rukun dia ibtigha al-haq, mencari kebenaran. Bukan mempertahankan pandangan mazhab macam walaupun dah diberikan hujah sebagainya. Tak, kami tak sokong pandangan ini. Kami tetap begini-gini. Itu munazarah, satu kritikan ilmu. Cuba sekarang tuan-tuan tengok dekat Malaysia ni macam mana. Seseorang mengkritik, balasnya macam mana? Dia akan masuk kepada peribadi. Orang ni lah dulu ni begini-begini. Tak masuk isu. Istilah dalam bahasa Arab, dalam istilah kritikan ilmi ini, dia ada nama al-mawdu'iyah. Mawdu'iyah, maksud fokus kepada isu. Contoh, seseorang mengatakan, tiba-tiba ada kawan kita, jemaah, salah seorang daripada jemaah kita kata, tak ada fadilat malam nisfu Sya'ban ni, sebab Ibnu Al-Arabi kata tidak ada satu hadis pun yang boleh dipegang tentang kelebihan nisfu Sya'ban. Kita nak kritik, menjawab dia tu fokus kepada tajuk, fokus kepada isu, iaitu dia menafikan. Maka kita jawab kita macam mana? Wahai akhi, wahai saudaraku, pandangan ini ditolak oleh ulama. Tengok pandangan ulama lain mengatakan adanya gini-gini. Situ saja. Kita jangan pergi isu lain tuan-tuan. Seperti mana? Oh, dia ni lah dulu yang duk begitu. Oh, dia ni lah dulu yang duk begitu. Isunya tu je lah. Buat apa pergi isu lain? Dia lah dulu yang duk halang kita. Dia lah duk buat apa pergi isu lain? Fokus. Selagi tak ada mawdu'iyah dalam kritikan ilmu dekat Malaysia ni, selagi itu banyak isu tak terjawab. Seseorang ada masalah lampau dia.
Kemudian bila dia nak mengkritik, oh dia inilah yang gitu, tak menjawab pun lah isunya. Cuba tengok, saya bagi tahu tentang bagaimana nak maudhu'iyah ni secara ilmu tanpa menyentuh peribadi dia. Contoh, ada ustaz-ustaz daripada aliran tertentu, dia mengatakan begini, tuan-tuan. Siapa yang tak iktikad Allah duduk atas arash, kafir. Kejut masyarakat. Dia kata, bukan saya yang kata, tapi Imam Abu Hanifah yang kata. Lepas tu dia bawa perkataan Abu Hanifah. Kita kalau masyarakat awam, tertipu begitu. Dia bawa dalam kitab Al-Fiqhul Absat. Imam Abu Hanifah kata begitu. Kita orang awam macam mana? Alamak, iktikad Ahlussunnah wal Jamaah tak ada, bukan begitu. Tapi dia kata, ini Imam Abu Hanifah kata, siapa yang tak mengaku iktikad Allah duduk atas arash, menetap di atas arash, dia tu kafir. Bukan saya yang kata, Imam Abu Hanifah. Tengok bagaimana kita nak menjawab. Ada orang menjawab, dia ambil kat video masyayikh-masyayikh lain, dia tentang fahaman Wahabi dan sebagainya. Bukan yang tu. Fokus, cuba tengok senang je jawab dia. Tuan-tuan ingat ni, bukan itu mesti ada. Tapi sampai sekarang saya tak jumpa asatizah yang menjawab secara maudhu'iyah. Fokus, tembak tepat. Senang je jawapannya. Jawapannya begini. Tak ada jawapan lain lebih ampuh daripada jawapan ni. Bila orang kata bawa syubhat tu, dia kata, Imam Abu Hanifah kata, siapa yang tak mengaku Allah duduk atas arash, istiqrar al arsh, dia tu kafir. Sama sekali? Okey, fokus. Perkataan Abu Hanifah ini disebutkan dalam Al-Fiqhul Absat. Dan perkataan ini ni diriwayatkan oleh siapa? Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah, ketika lahirnya Imam Syafi'i. Lama tu. Kita sekarang apa? 1445. Okey. Siapa pembawa riwayat ni? Siapa yang menukilkan pandangan Imam Abu Hanifah ini? Dinukilkan oleh seorang bernama Abu Muti' Al-Balkhi. Abu Muti' Al-Balkhi yang menukilkan pandangan Imam Abu Hanifah, mengatakan, Imam Abu Hanifah kata, siapa tak mengaku Allah atas arash, duduk atas arash, istiqrar atas arash, itu kafir. Abu Muti' Al-Balkhi ni, apa status dia dalam ulama ketika menilai dia ni orang yang siqah ke ataupun saduq ke? Dia ni ialah seorang kazab, pendusta, pembohong. Bagaimana kita nak terima riwayat daripada Imam Abi Hanifah melalui nukilan daripada seorang pembohong dalam bab akidah lagi tu? Pak, satu dah habis. Situ je jawapannya. Tak perlu pergi kepada apa fahaman dia lah, apa semua benda. Lala tak menjawab. Tu disiplin ilmu. Sebab tu penting kepada pengajian ilmu hadis di sisi Ahlussunnah wal Jamaah ni perlu kepada 4 ilmu, iaitu ilmu mustalah hadis, takhrijul hadis, dirasatul asanid, ilalul hadis. Tu kami di Al-Azhar Syarif belajar tu. Jadi benda-benda itulah kena sampaikan. Fokus ke isu tu namanya maudhu'iyah. Fokus dah, senyap dah. Tak sentuh langsung. Kadang-kadang begini, yang terakhir saya bagi tahu, kadang-kadang pemurian istilah seperti kata, nak tahu tak? Ni saya bukan mengumpat kawan kita tu gini-gini. Dia cerita keburukan. Nabi SAW mengatakan, beri ta'rif. Atadruna mal ghibah? Adakah kalian tahu apa tu ghibah? Ghibah tu mengumpat. Apa maksud ghibah? Kadang-kadang daripada masyarakat kita ni ataupun sesama kita ni kadang nak bagi tahu ni bukan mengumpat tahu, ni betul ni. Dia kata. Mengumpat tu apa ta'rif mengumpat tu? Ghibah tu Nabi sini dah bagi tahu dah. Ta'rif ghibah mengumpat ni, zikruka akhaka bima yakrahu. Kamu sebut saudara kamu tu dengan perkara yang dia tak suka. Suka tak dia kalau kita cakap berkaitan dia tu depan dia tu? Contoh, dia ni selalu selalu tak mau aurat kat rumah. Tu. Itu ialah ghibah. Dia ni malas nak solat ni, malas nak solat sunat. Itu ialah ghibah. Jangan alasan kata, tak ni benda betul ni, bukan ghibah ni. Tak, benda betul tu ialah ghibah. Lepas tu sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau benda yang kami cakap tu memang betul-betul ada kat dia? Kalau betul-betul ada kat dia tu, namanya apa? Ghibah. Faqad ightabtahu. Kamu telah ghibah kepada mengumpat dia. Tapi kalau tak ada benda tu kepada dia, faqad bahattahu. Kamu telah berdusta ke atasnya. Kamu telah melakukan buhtan. Tu. Jadi itu tarik mengumpat. Takut kita ni dalam kritikan sambil-sambil tu mengumpat. Sambil-sambil meja ilmu di masjid, kita sambil tu mengumpat. Jangan. Tu Nabi dah pesan siap satu. Tu ta'rif al-ghibah, iaitu zikruka akhaka bima yakrahu. Okay. Wallahu taala a'la wa alam. Mudah-mudahan apa yang anda sampaikan ini bermanfaat dan anda mohon maaf di atas
kekurangan. Mudah-mudahan Allah terima kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi